The Gift of the Nile. Bapa sejarawan dunia Herodotus menganggap tamadun Mesir Purba sebagai anugerah dari Sungai Nil. Tamadun Mesir Purba memaparkan keagungan pemerintahan yang bermula dari Firaun Menes sehinggalah Firaun Ramses II. Kisah-kisah piramid dan Firaun bukanlah suatu perkara yang aneh bagi penggemar sejarah. Kemegahan dan keagungan Mesir Purba dikagumi sehingga hari ini. Tamadun Mesir Purba bermula di kawasan lembah Sungai Nil yang subur dan kaya dengan hasil pertanian. Sungai Nil dikatakan berpunca daripada dua anak sungai iaitu Sungai Nil Biru dan juga Sungai Nil Putih. Tamadun ini terbentuk dengan masyarakat mula mendirikan pertempatan kekal di sepanjang lembah Nil dan berkembang menjadi perkampungan. Semasa pemerintahan Firaun Menes sekitar 3200 sebelum Masihi, baginda telah membawa kepada pembentukan pusat pentadbiran. Beliau telah menggabungkan beberapa kawasan kampung menjadi bandar berkembang dan seterusnya menjadi nom atau dikenali sebagai daerah sehinggalah terbentuknya pusat pentadbiran. Kejayaan penyatuan kesemua nom ini telah dapat melahirkan sebuah kerajaan. Beliau telah mengasaskan pusat pentadbiran di Bandar Thins yang terletak di bahagian tengah Sungai Nil. Pusat pentadbiran kemudian telah berpindah ke Bandar Memphis dan pada kemuncak zaman pertengahan, pusat pentadbiran ini telah bertukar ke Bandar Thebes. Terdapat juga beberapa bandar penting seperti Heliopolis, Fayum dan Abydos. Pertempatan kekal merupakan ciri utama tamadun Mesir Purba. Bandar berperanan penting dalam membentuk keutuhan tamadun ini. Ini kerana bandar berperanan sebagai tempat tinggal Firaun, pusat pentadbiran dan pemerintahan, pusat keagamaan, pusat tumpuan penduduk dan juga pelabuhan. Struktur susunan masyarakat dalam tamadun awal dikenali sebagai kehidupan berorganisasi. Kehidupan berorganisasi dalam masyarakat Mesir Purba diketuai oleh Firaun. Istilah Firaun berasal daripada perkataan Yunani iaitu Pharaoh yang bererti rumah yang agung. Firaun berkuasa mutlak dan dianggap suci. Jawatannya diwarisi secara turun-temurun. Pada awalnya, Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus dan kemudian digelar sebagai Raja Matahari kerana dipercayai bahawa Firaun ialah anak Tuhan Matahari iaitu Amon-Ra. Firaun juga merupakan ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan. Selepas Firaun, terdapat pula golongan bangsawan, rahib, jurutulis serta tuan tanah. Ini diikuti oleh rakyat bebas iaitu petani, pedagang dan artisan dan diakhiri oleh golongan hamba. Sistem pentadbiran tamadun Mesir Purba diterajui oleh seorang Firaun. Firaun dikatakan sebagai ketua untuk segalanya dan jawatan diwarisinya sejak turun-temurun. Dalam menjalankan pentadbiran, beliau dibantu oleh golongan bangsawan. Antara tugas mereka adalah menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan, mengurus serta mengagihkan makanan, menjadi pegawai, penasihat dan gubernur wilayah yang ditakluki. Terdapat juga para rahib yang berperanan dalam hal keagamaan dan orang awam sebagai jurutulis bagi merekodkan urusan kerajaan. Antara keunikan tamadun Mesir Purba ialah era pemerintahan Firaun Hatshepsut. Ahli arkeologi, sejarawan dan pakar ilmu pengetahuan Mesir, James Henry Breasted, menganggap Hatshepsut sebagai pemerintah wanita pertama dalam sejarah. Namun, beberapa kajian dan penemuan terkini telah membuktikan terdapat pemerintah wanita terdahulu sebelumnya. Zaman pemerintahan Hatshepsut penuh dengan pembaharuan seperti pembinaan terusan dan penukaran padang pasir kepada tanah pertanian yang subur. Ini jelas menunjukkan bahawa wanita di dalam tamadun Mesir Purba mampu memerintah serta memiliki status yang tinggi. Perdagangan merupakan salah satu sumber ekonomi yang penting bagi masyarakat zaman ini. Antara ekspor utama Mesir Purba ialah tekstil dan kertas. Aktiviti ekonomi yang lain termasuk juga perlombongan emas di kawasan Nubia. Keistimewaan dan keunikan Sungai Nil yang lebar dan juga dalam telah membolehkan
kapal-kapal menyusurinya dan berlabuh di pelabuhan seperti Thebes, Memphis, Fayum dan Heliopolis. Apabila pedagang diancam oleh serangan orang luar, Firaun bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang. Jaminan keselamatan yang mampu diberikan oleh Firaun telah memberi keyakinan kepada pedagang. Sistem pemerintahan cekap dan terjamin ini berjaya menarik pedagang-pedagang dari Laut Mediterranean dan Laut Merah untuk singgah di pelabuhan Mesir Purba. Agama dan kepercayaan orang Mesir Purba merupakan politisme, yang bermaksud kepercayaan kepada banyak Tuhan. Setiap Tuhan orang Mesir Purba selalu dikaitkan dengan unsur alam seperti Tuhan Matahari, Tuhan Langit dan Tuhan Angin. Mereka juga percaya akan kehidupan selepas mati. Oleh yang demikian, mayat perlu disimpan dan dijaga dengan teliti. Makam mayat juga perlu dipenuhi dengan peralatan serta keperluan kehidupan selepas mati. Solekan mayat, alat kebesaran dan jumlah barang yang dikebumikan di dalam makam menunjukkan kedudukan atau status mayat tersebut. Semakin banyak solekan dan barangan, semakin tinggi status seseorang. Masyarakat tamadun Mesir Purba merupakan antara masyarakat terawal yang menulis dan menyimpan rekod sesuatu peristiwa. Mereka berkemahiran menghasilkan kertas daripada pokok papyrus dan mencipta dakwat hitam. Sistem tulisan mereka dikenali sebagai hieroglif, yang merangkumi gabungan unsur-unsur logogram dan abjad. Sistem tulisan ini penting bagi mencatatkan rekod aktiviti pertanian, pengutipan cukai, tujuan keagamaan dan amalan ritual. Suatu peristiwa yang baik mahupun buruk semestinya meninggalkan pengajaran untuk dihayati pada masa akan datang. Kegemilangan dan keindahan Mesir Purba dapat dinikmati dan dipelajari dengan adanya peninggalan warisan serta khazanah seperti seni bina, sistem tulisan, bidang perubatan, kalender dan juga pertanian. Kesemua peninggalan ini merupakan salah satu manifestasi akan wujudnya sesebuah tamadun yang agung. Tamadun Mesir Purba.